persiapan Tahun Baru Cina dengan pematuhan SOP. Hikmah wabak COVID-19, masyarakat bangkit untuk survival hidup. Assalamualaikum dan selamat petang. Berita wilayah edisi Khamis 11 Februari 2021. Anda bersama saya Syuhaida Arifin dan rakan jurubahasa isyarat Tan Lee B. Pastikan anda setia bersama dengan kami untuk perkembangan berita seluruh negara. Baik, seperti biasa kami akan bawakan kemas kini berita seluruh negara. Lintas langsung akan dimulakan dengan perkembangan berita dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM di Putrajaya dengan fokus agensi agama giat turun padang jejaki asnaf tercicir bersama-sama penyampai Rizauddin Ruslan. Seterusnya kita akan ke Kuching, Sarawak bersama Debbie Amanda Padan yang akan membawakan antara fokus sambutan Tahun Baru Cina. Dan akhir sekali kita akan bersama Anisia Jolas untuk perkembangan di Sabah dengan antara fokus 1.4 bilion ringgit harta diselamatkan bomba dari kebakaran sepanjang tahun lalu. Untuk itu terus setia bersama Berita Wilayah. Baik saudara, berita wilayah berhenti seketika bagi memberi laluan kepada sidang media Perintah Kawalan Pergerakan oleh Menteri Kanan Pertahanan seketika nanti. Sebelum itu kita teruskan terlebih dahulu dengan perkembangan berita tersebut. Menjelang sambutan Tahun Baru Cina esok, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menzahirkan ucapan kepada seluruh masyarakat Tionghoa di negara ini. Beliau berharap perayaan dapat dirayakan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan bagi mengekang pandemik COVID-19. Ini termasuklah sekatan rentas negeri dan daerah yang menyebabkan ramai yang tidak dapat pulang ke kampung halaman atau berjumpa keluarga masing-masing. Sekatan ini dilaksanakan bukan untuk menyekat kebebasan saudara dan saudari, tetapi demi untuk kebaikan bersama bagi melindungi nyawa, terutamanya ahli keluarga kita yang kita sayangi. Bagi ahli keluarga yang tinggal berjauhan atau pelajar yang terpaksa berada di kampus universiti ataupun college, saudara dan saudari bolehlah memanfaatkan teknologi yang ada pada hari ini dengan membuat panggilan video untuk melepaskan kerinduan terhadap ahli keluarga dan sahabat handai yang jauh di mata. Bagaimanapun, kerajaan telah memberi sedikit kelonggaran dengan membenarkan jamuan makan besar bagi seisi keluarga yang tinggal berdekatan terhad di dalam 10 km radius dan tidak melebihi 15 orang. Jelas beliau, aktiviti keagamaan masyarakat Cina juga dibenarkan tertakluk kepada SOP ditetapkan. Beliau berharap perayaan Tahun Baru Cina ini juga akan menerbit azam dan kekuatan baharu untuk masyarakat meneruskan usaha untuk memutuskan rantaian wabak COVID-19 dan kembali mengecapi kemakmuran bersama.
Saudara, makan besar keluarga pada malam Tahun Baru Cina malam ini dibenarkan dengan tidak melebihi 15 orang ahli keluarga terdekat yang tinggal dalam zon lingkungan 10 km radius tanpa rentas daerah dan negeri. Menguatkuasakan pematuhan SOP berkenaan, Sekatan Jalan Raya SJR dilakukan bertujuan bukan hanya mengesan mereka yang cuba merentas sempadan tetapi turut memantau pematuhan keselamatan jalan raya oleh pengguna. Kita langsung bersama Abdullah Mahyudin di Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Baik, terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Baiklah, saya masih lagi berlintas langsung di kawasan Sekatan Jalan Raya SJR Macang Bubuk. Untuk pengetahuan anda, kawasan SJR ini terletak di kawasan sepadan negeri Pulau Pinang dan juga negeri Kedah, iaitu kawasan Bukit Mertajam dan juga kawasan Kulim. Jadi seperti mana anda dapat saksikan ketika ini, pemeriksaan sedang dilakukan oleh anggota yang bertugas di sini bagi memeriksa dengan lebih teliti pengguna yang melalui kawasan SJR ini dan berbicara tentang keadaan ataupun keadaan semasa di kawasan SJR ini. Bersama saya ketika ini Ketua Polis Daerah Seberang Peraya Tengah SPT ACP Syafiq Abdul Samad. Jom kita bersama beliau. Baik, terima kasih Tuan kerana sudi meluangkan masa bersama RTM. Tuan, boleh Tuan perincikan sikit tentang keadaan SJR di sini, bagaimana dengan pengawasan dan juga penguatkuasaan di sini? Untuk makluman, kawasan ini memang kawasan yang agak strategik di mana dia menggabungkan antara daerah SPT dan juga Kulim, yang mana kalau kita tahu merentas daerah dan juga rentas negeri tidak dibenarkan. So setakat ini pemantauan yang kita jalankan dan pemeriksaan teliti kita jalankan, kebanyakan kenderaan mematuhi SOP yang dibenarkan. Dan mana-mana kenderaan yang ingkar akan arahan untuk merentas daerah atau negeri, kita akan ambil tindakan kompon. Setakat 14 bulan, saya ingat dalam 8 kompon telah kita keluarkan, yang mana mereka tidak ada borang untuk pergerakan merentas daerah ataupun negeri. Okey Tuan, berkaitan dengan SJR, mungkin secara keseluruhannya Tuan boleh kongsikan SJR di kawasan Seberang Peraya Tengah dan juga dari segi kekuatan anggota bagaimana? Okey, untuk makluman, kekuatan SJR di Seberang Peraya Tengah kita dirikan sebanyak 7 sekatan jalan raya yang mana melibatkan seramai 9 pegawai dan 137 anggota, yang mana keanggotaan melibatkan anggota PDRM, ATM, Rela dan juga APM. Okey Tuan, mungkin soalan terakhir. Kita tahu esok sambutan Tahun Baru Cina, mungkin Tuan sebagai Ketua Polis Daerah SPT sendiri ada sedikit nasihat untuk dikongsikan kepada penonton RTM. Okey, bagi nasihat saya menasihatkan agar tidak ada pergerakan yang tanpa alasan yang menasabah ataupun tanpa kebenaran daripada pihak PDRM, yang mana kita tahu besok sambutan Tahun Baru, yang mana penugasan SJR memang kita akan buat pemeriksaan yang teliti agar tidak ada sebarang orang yang cuba merentasi negeri ataupun daerah. Dan kita juga telah mengedarkan borang-borang ataupun memberi peringatan kepada semua rumah-rumah ibadat bagi mematuhi SOP yang dikeluarkan, yang mana bagi setiap rumah ibadat hanya dibenarkan 30 orang dalam satu masa dan tidak melebihi 30 minit untuk bersemayang, dan selepas semayang sanitasi akan dijalankan. Terima kasih Tuan kerana sudi meluangkan masa bersama penonton RTM. Rakan tugas di Angkasa Puri, seperti yang Ketua Polis Daerah SPT katakan, kawalan yang lebih teliti dan diperkemah akan dilaksanakan esok memandangkan esok Tahun Baru Cina. Jadi saya nasihat kepada anda penonton RTM untuk kekal berada di rumah jika tiada tuntutan untuk keluar dari rumah. Apa-apa pasti ada nasihat untuk anda. Hujung laluan pasang suar takut diterjah anak harimau. Tiada keperluan untuk keluar, duduk di rumah, makan buah harimau. Selamat Tahun Baru Cina saya ucapkan kepada anda. Teruskan menonton RTM dan pastikan perjuangan menentang COVID-19 terus berlangsung. Kembali semula ke Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih Abdullah dengan perkembangan tersebut. Sememangnya Tahun Baru Cina berbeza tahun ini. Pasangan warga emas Ban Seng dan Kwa Yok Ting akur dengan sambutan norma baharu tanpa kehadiran anak dan cucu. Persiapan sederhana dilakukan mereka. Kebiasaannya dahulu ketika ini anaknya seramai 5 orang dan 9 cucu yang berada di Kuala Lumpur dan di Kelantan sudah berkumpul di rumahnya. Kini telefon sebagai medium pengubat rindu antara ahli keluarga. Banyak kelik ramai-ramai lah ni, tak ada oleh kelik lah.
Makan pun duk tinggal jauh-jauh. Ayak beri. Telefon mari tak boleh kelik lemak, dia kata. Ketika ditebui di rumahnya di Kampung Mata Air Macang, pasangan ini berharap agar pandemik COVID-19 segera pulih supaya mereka sekeluarga dapat kembali berhimpun untuk meraihkan Tahun Baru Cina bersama-sama. Baik, ini pula di Langkawi, meski kerajaan telah memberi kelonggaran membenarkan makan besar bagi perayaan Tahun Baru Cina seramai 15 orang, namun terdapat yang berpandangan penjagaan keselamatan diri dan keluarga paling diutamakan. Bagi Lee Kim Kak, dikala pandemik masih berada dalam komuniti, dia dan keluarga mengambil keputusan untuk kekal berada di rumah dan menyambut secara sederhana bersama beberapa ahli keluarga sahaja. Jelasnya, tradisi makan besar tetap dilakukan namun tanpa kehadiran sanak saudara yang ramai. Demi untuk menjaga kesihatan dan keselamatan semua rakyat Malaysia, kita patuhi saja, dan walaupun begitu sambutan yang diadakan tu sederhana saja, dan memandangkan pandemik COVID-19 ni, semua rakyat pun dia kena berjimat-jimat juga. Bagi Lee, susulan negara masih berdepan dengan pandemik COVID-19, perayaan masyarakat Tionghoa itu perlu disambut tanpa mengabaikan SOP yang ditetapkan kerajaan. Saya bagi pihak keluarga mengucapkan kongsi facai kepada semua adik-beradik saya yang berada di perantauan dan semua rakyat Malaysia dan saudara mara yang ada di Langkawi. Selamat Tahun Baru Cina, kongsi facai. Sempena Tahun Baru Cina, hari ini berlangsung upacara sembahyang di Kuil bermula pukul 6 pagi hingga 2 petang. Upacara sembahyang di Kuil Kuno Johor Bahru Johor dijalankan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan. Presiden Kuil Lee Pu Sian berkata pihaknya mengambil langkah proaktif menghadkan jumlah pengunjung kepada 10 orang setiap 5 minit bagi membendung penularan COVID-19 dalam kalangan mereka. Kerja-kerja sanitasi kuil juga dilakukan setiap 30 minit oleh ahli jawatan kuasanya. Tahun lepas kita ada tarian naga, tarian itu dragon, dengan itu persembahan-persembahan yang lain tradisional. Tahun ini kita untuk umur yang 12 ke bawah, kita masih nak ingatkan itu masyarakat Cina semua, kalau boleh badan kurang sihat ataupun dia orang yang ada masalah keluar masuk, bolehlah sembahyang dekat rumah. Bagi memeriahkan malam sambutan Tahun Baru Cina, pihaknya turut mengambil inisiatif melakukan persembahan tarian tradisional menerusi siaran langsung Facebook Johor Ancient Temple malam ini untuk tontonan masyarakat di rumah. Perniagaan merosot, sumber pendapatan menyusut dan hilang pekerjaan antara kesulitan yang membelenggu masyarakat susulan COVID-19 yang melanda negara dan dunia. Namun dugaan negara ini turut memberi kesan positif apabila masyarakat bangkit dengan pelbagai inisiatif dan idea bagi meneruskan survival hidup. Kita ikuti laporan wartawan Wan Nur Ashikin Wan Azmin. Terinspirasi dengan kesusahan pelbagai pihak yang terjejas pandemik COVID-19 di Langkawi, anak jati Pulau Pelancongan itu tampil membangunkan aplikasi penghantaran makanan dikenali Tapau Food. Misi Zabi Iqbal jelas mahu membantu mereka yang kehilangan kerja dengan menjadikan Tapau Food alternatif baru menjana pendapatan. Ternyata usahanya tidak sia-sia selepas aplikasi dibangunkan itu terus mendapat perhatian dan menjadi sumber rezeki kebanyakan penduduk setempat. Lebih membanggakan, perkhidmatan Tapau Food meliputi seluruh Langkawi berbanding aplikasi penghantar makanan lain. Tiada sebarang potongan harga atau komisen yang dikenakan.
tidak terhad kepada peniaga yang mempunyai premis. Kita juga membuka peluang kepada suri rumah ataupun peniaga dari rumah untuk menyertai kita. Radius penghantaran juga adalah sejauh 20 km. Ini bermakna Tapa Food menawarkan penghantaran ke seluruh Pulau Langkawi. Bagi penghantar makanan, aplikasi berkenaan menjadi sumber rezeki baru selepas ramai kehilangan pekerjaan akibat pandemik COVID-19. Buat masa sekarang saya dibenti seketika lah untuk mencari income baru lah untuk family. Dan sekarang pun alhamdulillah lah boleh lah untuk kita ni kan urus apa yang patut untuk selesai apa hutang-hutang. Alhamdulillah dapat membantu saya sumber pendapatan yang boleh menampung keperluan harian dan juga keperluan untuk saya teruskan kita punya kehidupan semenjak COVID. Biarpun merisikokan diri bersemuka dengan pelanggan setiap kali menghantar makanan, prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan tidak pernah diabaikan. Antara customer dan juga kami akan jarak lebih sikit, dan selalunya banyak customer yang mereka faham dengan tuntutan kerajaan untuk menjaga penjarakan sosial, mereka akan suruh kami rider untuk letak di luar rumah. Aplikasi yang dibangunkan pada Ogos tahun lalu kini menerima lebih banyak permohonan untuk menjadi penghantar makanan selain premis perniagaan yang mendaftar. Rebutlah apa sahaja peluang selagi ianya halal dan bermanfaat. Jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Apapun, SOP jangan dilupa. Jadilah pemutus bukannya pencetus. Wana Ashkin Azmi, Berita RTM. Untuk mendapatkan laporan cuaca semasa langsung dari Jabatan Meteorologi Malaysia bersama rakan penyampai di sana. Silakan. Terima kasih Syuhaida di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, rantau negara masih lagi berada dalam tempoh monsun timur laut dengan kelajuan angin yang agak kencang iaitu sehingga 60 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencapai sehingga 4.5 meter. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama dan juga kedua bagi kawasan-kawasan perairan yang bertanda kuning dan juga jingga. Amaran ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga 14 Februari nanti. Kebanyakan aktiviti pantai dan juga perkapalan seperti aktiviti perkhidmatan feri dan juga sukan laut adalah amat berbahaya. Baiklah, berdasarkan paparan imej kemeradaan terkini, dapat kita perhatikan hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku melibatkan negeri Johor, negeri Sembilan dan juga bahagian pedalaman negeri Pahang, Selangor dan juga negeri Perak. Keadaan cuaca yang agak lembap ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke awal malam nanti. Manakala bagi negeri Sabah dan juga negeri Sarawak, hujan di 1-2 tempat kini sedang berlaku melibatkan hampir ke semua bahagian bagi kedua-dua negeri. Dan kami jangkakan akan memasuki bahagian Tawau menjelang awal malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Syazwani Yahya. Assalamualaikum.
Agensi-agensi agama turun padang menjejaki asnaf tercicir. Itu antara fokus berita dari Jabatan Kemajuan Islam JAKIM di Putrajaya. Untuk perkembangan di sana, kita terus saja bersama Rizauddin Roslan di Kompleks Islam Putrajaya. Riza, silakan. Terima kasih Syu. Hampir setiap hari petugas dari agensi-agensi agama turun padang bagi menjejaki mereka yang tercicir daripada menerima bantuan. Tidak tular tidak bermakna tiada. Wartawan Syuhada Hashim berpeluang mengikuti skuad jejak asnaf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib turun padang. Ikuti laporannya. Pak Cik Ali berusia 71 tahun hanya hidup berbekalkan wang kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang hampir habis serta pemberian anak-anak sejak lebih 10 tahun lalu. Diuji dengan isteri yang terlantar sakit selama 4 tahun, kehidupan Pak Cik Ali bertambah sempit apabila terpaksa mengeluarkan belanja yang banyak setiap bulan untuk membeli ubat, susu khas serta lampin isterinya. Saya pun nak kata senang tak adalah senang orang kata kan. Apa yang saya dapat alhamdulillah lah. Itu yang saya boleh membantu kepada dia. Buat masa ni pun saya tak ada pencen, tak ada apa. Kerja pun dah berhenti dah lama. Jadi nasib baik alhamdulillah rumah ni pun masa saya bekerja dulu saya dapat beli. Kalau tak ada rumah pun nak kena menyewa lagi, nak kena bayar sewa rumah lagi. Walaupun susah, Pak Cik Ali yang turut mempunyai masalah penglihatan tidak pernah memohon sebarang bantuan zakat. Masalahnya mendapat perhatian skuad jejak asnaf setelah aduan diajukan oleh jiran-jirannya yang prihatin. Skuad turun padang menyiasat dalam tempoh 48 jam sejurus menerima aduan. Saudara, ini merupakan sebahagian daripada pasukan agensi-agensi agama yang sentiasa turun padang bagi mencari asnaf-asnaf ataupun mereka yang memerlukan bagi mengagihkan bantuan. Bukan mudah ya saudara untuk sebenarnya menjalankan amanah membayar zakat ini, tapi apa yang penting mereka ada. Kita ada sekarang lebih kurang 23,000 orang yang kita salur setiap bulan melalui bantuan bulanan itu. Tetapi itulah orang kata masyarakat tidak nampak. Sebenarnya kami telah buat, kami telah santuni. Cuma apa yang kita santuni sekarang, apa yang kita turun padang sekarang adalah untuk kita menangani kes-kes yang mungkin boleh dikatakan tercicir. Ataupun jadi kes-kes yang melibatkan asnaf-asnaf ataupun mereka-mereka kesusahan ini yang mereka yang tidak mendapat apa-apa maklumat macam saya sebutkan tadi. Mereka mungkin tidak tahu ke mana kena pergi sebenarnya. Jadi bila kita terima aduan ini, alhamdulillah kita turun, kita menyantuni mereka, kita sesuaikan mereka dengan berapa skim yang ada, 30 skim tadi. Selain skuad jejak asnaf, Mawib telah mewujudkan pelbagai mekanisme untuk menyantuni asnaf termasuk jejak gelandangan, kaunter bergerak dan skuad musibah. Jadi jika anda ingin mengikuti perkembangan agihan bantuan, anda boleh ke laman sosial sendiri dan buat carian #KamiAda. Jangan lupa tularkan. Syuhada Hashim, laporan JAKIM untuk RTM. Isu ajaran sesat umpama kanser dalam masyarakat. Jika tidak dirawat sudah pasti akan merebak lalu merosakkan pegangan akidah umat Islam. Menurut Ketua Penolong Mufti Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Najmuddin Abdul Karim, langkah pencegahan giat dilakukan dari semasa ke semasa oleh agensi-agensi agama. Jelasnya, mengenali ajaran sesat terdapat beberapa ciri doktrin yang boleh dilihat sebagai menyeleweng daripada pegangan agama Islam. Antaranya individu atau kumpulan yang mendakwa semua agama itu sama, mendakwa diri sebagai Tuhan, Nabi akhir zaman atau Imam Mahdi. Dari sudut agensi agama, mereka akan mengekang penularan ajaran sesat ini dengan mewartakan satu-satu ajaran tersebut sebagai ajaran yang bersalahan atau menyeleweng daripada ajaran Islam. Okey, yang itu tindakan yang pertama. Itu bermaksud daripada aspek penguatkuasaan undang-undang lah. Maknanya kita nak kekang dia mesti dengan isu yang berkait dengan undang-undang. Yang kedua, dari pihak kerajaan sendiri, ialah mereka pihak kerajaan sentiasa menjalankan usaha penjelasan dan penerangan.
Yang ini sama ada dalam bentuk seminar ke, dalam bentuk penjelasan secara bersemuka ke, ataupun secara online. Beliau menegaskan sebarang kekeliruan dalam isu-isu berkaitan agama Islam boleh dirujuk kepada pihak berkuasa agama negeri atau individu berautoriti dan bertauliah. Pertama kali tidak dapat pulang menyambut Tahun Baru Cina bersama keluarga, penerbit radio JAKIM Salam FM Syafiq Rafiqin Liao bin Liao Fosen atau dikenali sebagai Syafiq Liao meluahkan rasa sedih apabila perayaan tersebut hanya akan dirayakan berdua bersama isteri tanpa keluarga besar susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Beliau yang telah memeluk Islam sejak 15 tahun lalu tetap bersyukur dapat merayakan Tahun Baru Cina meskipun secara bersederhana. Malah walaupun berlainan bangsa, Syafiq akui beruntung kerana isteri dan keluarga mentuanya sentiasa ada bagi meraihkan perayaan tersebut bersama-sama. Tahun ni hanya ala kadar yang ada dan akan balik ke rumah mentua lah. Masak di rumah mak isteri saya, mentua saya lah. Jadi ini antara tahun yang berbeza, cuma masak biasa, cuma mungkin kita tambah sedikit dengan masakan yang saya biasa buat di hometown lah, dan akan telefon mak ayah di sana lah. Sebenarnya sedih kalau nak menghadap mereka bila saya cadang nak buat video call juga, tapi cuma mungkin saya sendiri yang tak tahan sebab. Biasanya setiap tahun kami akan of course beli baju baru untuk keluarga dia, untuk mak dan ayah dia serta adik dia kan. Tapi tahun ni dah PKP, jadi kami tak beli baju, tak boleh nak beli baju lah pun kan untuk diorang. Dalam masa yang sama mungkin tak tahulah dari segi makan besarnya tak adalah dengan keluarga sana kan. Syafiq dan keluarganya turut membuat persiapan seperti biasa bagi merasai kemeriahan perayaan tersebut dan melupakan kesedihan tidak dapat pulang ke kampung halaman di Pulau Pinang. Bahan itu tadi mengakhiri litas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Selamat menyambut Tahun Baru Cina bagi yang merayakannya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Riza dengan perkembangan tersebut. Meraihkan setiap perayaan dalam suasana muhibah merupakan keunikan yang ada di negara ini. Dari Sarawak, kita bersama Debbie Amanda Padan yang akan memperincikan keistimewaan meraihkan kedatangan Tahun Baru Cina dalam suasana penuh harmoni. Terima kasih Suhaida, salam sejahtera dan salam hormat. Perkongsian sambutan perayaan antara masyarakat pelbagai kaum dan agama merupakan satu keistimewaan dan keunikan di Malaysia, khususnya Sarawak. Ini kerana berkongsi sambutan perayaan seperti Tahun Baru Cina, Hari Raya, Gawai dan Krismas dalam kalangan kaum dan penganut pelbagai agama bukan sesuatu yang dipaksa. Sebaliknya, ia menjadi norma kebiasaan bagi masyarakat majmuk di negara ini. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud berkata, sambutan perayaan menyediakan ruang dan peluang kepada semua untuk menunjukkan rasa penghargaan terhadap persahabatan antara pelbagai kaum. This routine which it has become that we have observed many years, getting deeper and deeper into the way we enjoy ourselves and try to understand each other. By now, not really consciously, but taken as a way of getting ourselves much more entrenched in our way of mixing with people of many races. Jelas Tun Pen Sri Taib, menerusi persahabatan sedemikian, jaringan kerjasama untuk membangunkan negeri dan negara akan menjadi lebih mudah kerana ia dibina atas persefahaman dan rasa hormat terhadap budaya dan cara hidup bangsa dan agama lain. Untuk lebih mendapat manfaat daripada jalinan kerjasama antara pelbagai kaum dan agama ini, tegas Tuan yang terutama, semua pihak perlu jujur dan ikhlas semasa berurusan antara satu sama lain untuk menjadikan perkongsian tersebut lebih menguntungkan, indah dan masyarakat
yang lebih utuh. Menerusi perutusan Tahun Baharu Cina 2021 yang di-Pertuan Negeri turut menambah perkongsian budaya antara pelbagai kaum dan agama juga akan mewujudkan Sarawak moden dengan masyarakat yang mempunyai keindahan ciri-ciri budaya unik dan seterusnya menjadikan rakyat lebih gembira. Happy New Year, all my Chinese friends. May God look after us and help us in making this country the multiracial country, the multiracial community that we wish it to be. Happy New Year, Kong Shi Fat Chai. Anak Sarawak daripada kaum Cina di negeri ini diharap terus mengekalkan signifikan sambutan perayaan Tahun Baru Cina bersama keluarga mengikut kepercayaan masing-masing. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, ekoran situasi kali ini yang berbeza daripada tahun sebelumnya akibat penularan jangkitan COVID-19 di negara dan negeri ini khususnya tidak mengizinkan ia diraih dengan meriah. I wish all our Chinese friends happy Lunar New Year and may the year of the ox bring us prosperity, unity, good health and deliverance from the coronavirus pandemic to our beloved land of the Hornbills. Untuk itu, sebagai sebuah masyarakat yang bersatu padu, setiap masyarakat disaran supaya berganding bahu bersama-sama petugas barisan hadapan memutuskan kadar COVID-19. Ketua Menteri turut memaklumkan kerajaan negeri akan meneruskan bantuan tahunan kepada 14 buah sekolah menengah persendirian Cina di seluruh Sarawak. Sistem pendidikan sekolah persendirian Cina sedia ada yang juga melibatkan ramai pelajar bukan Cina tidak harus diabaikan kerana ia juga menyumbang kepada pembangunan sumber manusia negeri ini, lebih-lebih lagi dalam konteks ekonomi serantau yang didahului oleh ekonomi negara Cina. Jelasnya lagi, dalam meneruskan bantuan terhadap pendidikan ini, kerajaan negeri baru-baru ini telah memperuntukkan 10 juta ringgit untuk tujuan itu, selain bantuan sumbangan kepada sekolah kebangsaan Cina yang 60%-nya adalah kaum Bumiputra. Ketua Menteri berkata demikian dalam perutusan bersempena sambutan Tahun Baharu Cina 2021. Pendidikan sekolah Masyarakat Cina diingatkan sekali lagi untuk bersederhana dalam menyambut Tahun Baru Cina. Duta Khas Perdana Menteri ke China, Dato' Sri Tiong King Sing dalam perutusan Tahun Baru Cina memberitahu meskipun sudah menjadikan adat dan tradisi masyarakat Cina untuk saling kunjung mengunjungi, namun oleh kerana penularan pandemik COVID-19 ini, ia terpaksa disambut secara kecil-kecilan. Menurut Datuk Sri Tiong yang juga Presiden Parti Demokratik Progresif, anggaplah ia sebagai pengorbanan dalam memastikan keselamatan dan kesihatan diri, keluarga dan sahabat handai terus terpelihara daripada jangkitan COVID-19. Ahli Parlimen Bintulu itu turut mengingatkan masyarakat supaya tidak melupakan pengorbanan petugas barisan hadapan yang bertungkus lumus berjuang sepanjang pandemik COVID-19 melanda dunia. Baik, sekian dahulu perkembangan berita wilayah dari Sarawak. Kita bersama Suhaida di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Debbie, dengan perkembangan tersebut. 4 penjawat awam dituduh melakukan 24 tuntutan palsu, perinciannya langsung dari negeri di bawah bayu bersama Edisia Dollars. Silakan, Edisia. Baik, terima kasih Syuhaida. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah berjaya menyelamatkan harta benda bernilai 1.4 bilion ringgit sepanjang tahun lepas. Dalam tempoh sama, sejumlah 947 juta ringgit kerugian harta benda akibat kes kebakaran dicatatkan.
Pengarah JBPM Sabah, Kamarul Zaman Malik Abdullah berkata, 8,947 panggilan kecemasan diterima tahun lalu berbanding 8,873 panggilan tahun sebelumnya. Ia melibatkan kes kebakaran, tugasan penyelamatan dan tugas-tugas khas lain. Angka kematian akibat kebakaran pula sebanyak 17 kes, manakala kematian daripada operasi menyelamat berjumlah 95. Dalam pada itu, sempena musim perayaan ini, Kamarul Zaman menasihatkan orang ramai agar sentiasa mengutamakan keselamatan. Kita berharap pada musim perayaan kali ini kita dapat kurangkan kebakaran yang berlaku akibat daripada kecuaian semasa memasak ataupun semasa kita meraihkan perayaan. Beliau ditemui pemberita selepas melancarkan program kempen keselamatan kebakaran sempena musim perayaan Tahun Baharu Cina 2021 di sekatan Jalan Raya SJR Telipok. 4 kaki tangan awam mengaku tidak bersalah atas 24 pertuduhan melakukan tuntutan palsu berjumlah RM9,640. Pengakuan dibuat di hadapan Hakim Abu Bakar Manat di Mahkamah Session Khas Rasuah Kota Kinabalu. Kaki tangan agensi persekutuan berkenaan terdiri 3 lelaki dan seorang wanita berumur antara 30 hingga 40-an menghadapi pertuduhan mengemukakan reset hotel palsu dalam tuntutan perjalanan tugasan rasmi mereka antara 2017 hingga 2019. Tertuduh pertama dituduh 2 pertuduhan melibatkan tuntutan palsu resit hotel berjumlah RM740 dan tertuduh kedua 8 tuntutan palsu berjumlah RM3,612. Manakala tertuduh ketiga berhadapan 8 pertuduhan tuntutan palsu berjumlah RM3,497 dan tertuduh keempat 6 pertuduhan tuntutan palsu bernilai RM1,473. Kesemuanya didakwa mengikut Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Hakim menetapkan jaminan mahkamah antara RM4,000 hingga RM6,000. Keempat-empat tertuduh membayar denda dan diminta melaporkan diri ke pejabat SPRM setiap bulan. Pendakwaan dikendalikan pegawai pendakwa Clement Severinus. Bermula 10 Februari, makan di restoran atau dine-in mula dibenarkan dengan syarat mematuhi SOP ketat termasuk had 2 orang semeja. Pengusaha restoran meluahkan rasa syukur kerana pertimbangan kerajaan namun mengakui masih berdepan cabaran menarik semula pelanggan dan keadaan ini memaksa mereka lebih kreatif serta berani mencuba alternatif lain. Seorang pemilik restoran di Kepayan, Kota Kinabalu memberi pilihan kepada pelanggannya untuk dine-in dalam kenderaan masing-masing. Bersama wartawan Sarifah Munazrah Sarif. Muhammad Rizwan Aris, 29 tahun yang baru sahaja memulakan perniagaan tahun lepas, berdepan cabaran demi cabaran berikutan peningkatan penularan pandemik mengakibatkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP menghadkan aktiviti perniagaan dan orang awam. Bagi menarik lebih ramai pelanggan sekaligus memastikan operasi diteruskan, pemilik restoran sup ikan ini menyediakan makanan di atas talam atau dulang untuk pelanggan makan dalam kenderaan. Bermula Januari lalu, konsep ini mendapat sambutan baik sekaligus membantu beliau terus menjana pendapatan bersama 12 pekerjanya. Memang sangat terkesanlah dengan keadaan PKP ini. Lepas tu jarak masa pun terhad sesuatu tempat tu untuk pergilah. Nah, kita pun ambil itu idea kan sebagai satu langkah drastik untuk kita majukan. Jadi kami sediakan satu dulang talam makan di kereta, sambil tu kita patuh SOP semula lah. Antara menu pilihan ramai ialah sup ikan, tom yum dan isi ikan. Pelanggan ditemui berpendapat konsep tersebut baik dan pada masa sama mematuhi arahan penjarakan fizikal kerana pelanggan tidak perlu berbaris, memesan dan menunggu makanan. Ya, sangat mudahlah pasal memenangkan sekarang ni orang bilang zaman Covid kan, dan jadi kita cuma berada dalam kereta masing-masing lah. Jadi orang akan serve, makan dan rasa pun boleh tahan juga. Makan dalam kereta ada baguslah sebab itu
dari kita ini dari yang COVID punya kan, mengelak daripada masalah itulah, berbaris semua, jadi senang sikit lah. Kalau lepas makan dalam kereta boleh balik lah. Cara begini kita mengelak, kita ikut jarak apa yang patut yang disarankan oleh kerajaan. Jadi supaya kita elakkan daripada virus yang kita lalui sekarang. Usaha peniaga ini memperlihat kesungguhan mempelbagai operasi agar dapat terus bertahan di samping memastikan pembudayaan norma baharu dipatuhi sepenuhnya. Hampir gulung tikar disebabkan kesan pandemik COVID-19 terhadap perniagaannya. Namun, peniaga ini tidak berputus asa dan beliau telah mencipta sesuatu yang baharu, iaitu dengan makan di dalam kereta seperti sekarang ini. Dan konsep ini mampu mendidik masyarakat untuk terus mematuhi prosedur operasi standard. Laporan Sarifah Munazah Sarip, Berita RTM. Baik, sekian paparan dari Sabah petang ini. Selamat menyambut Tahun Baharu Cina dalam suasana norma baharu. Patuhi SOP ditetapkan. Kembali bersama Syuhaidah. Silakan Syuh. Baik, terima kasih Inisia dengan perkembangan tersebut. Laporan itu menutup berita wilayah hari ini. Terus berwaspada kerana COVID-19 masih berada di dalam komuniti kita. Sentiasa patuh SOP dan amalkan norma baharu. Pastikan imbas kod MySejahtera di setiap premis yang anda kunjungi. Saya Syuhaidah Arifin dan rakan jurubahasa isyarat Tan Libi ingin mengucapkan Assalamualaikum dan salam sejahtera.